Kalau kita tengok kemah-kemah yang disediakan ni cukup panjang sepanjang perjalanan. Ini signboard beginning of Muzdalifah. Kalau kita tengok masjid ni akan tertutup. Semua masjid-masjid yang ada di kawasan haji ditutup, hanya digunakan setahun sekali saja. Salah satu sebab dia kawasan haji ni bukan adalah salah satu tempat penempatan. Berbangga kerana yang bawa train ni ataupun yang mengendalikan train-train untuk hari haji ni salah satu negara yang terlibat adalah Malaysia. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bang Cik Live. Hello. Apa khabar semua? Abang Cik doakan kepada semua sahabat-sahabat Bang Cik Live dalam keadaan sehat sejahtera. Okey, alhamdulillah hari ni sebenarnya ni lokasi yang dirundui oleh jemaah. Lokasi yang jemaah haji akan selalu katakan berkemah beratapkan langit. Dan sebenarnya kenapa Bancik meneruskan di Muzdalifah ni? Okey, di episod yang lepas Bancik dah berjanji Bancik akan lengkapkan manasik haji. Hari tu Bancik dah cover satu Arafah. Okey, dah ceritakan bagaimana pengalaman Bancik di sebelum zon-zon tapi sebab minggu lepas Bancik fokuskan nak buat zon, jadi Bancik dah skip manasik haji. Jadi siapa-siapa yang baru bertemu dengan Bang Cik Live, insyaAllah Bang Cik akan taruh link di description yang episod yang lepas mengenai macam mana kita perjalanan Nabi apa semua sampai ke Masjid Namira, sampai ke Arafah, di manakah Nabi Nabi berada di Arafah, macam mana pengalaman Maghrib semasa di hari wukuf. Jadi boleh berada di situ, boleh tengok dekat vlog yang lepas. Bagi siapa-siapa yang dah tengok, alhamdulillah kita sambung balik manasik haji. Okey, macam biasa kalau siapa-siapa baru berjumpa dengan Bang Cik Live, sila tekan button subscribe. Kalau video ini bermanfaat, silalah tekan button share supaya lebih ramai yang dapat manfaat. Dan juga jangan sila-sila komen dan juga tekan button like jika anda suka pada video ini. Okey, Zas. Sebelum apa-apa, di Muzdalifah ataupun di mana-mana kawasan, di kawasan haji sebenarnya toilet cukup lengkap, apa semua memang cukup lengkap lah. Bukannya dia biarkan jemaah-jemaah haji semua tidak ada toilet, tidak ada apa. Dan sekarang ni Bancik boleh tunjuk, dia adalah salah satu kawasan maktab yang ada kat sini. Toilet cukup banyak. Macam hari tu ada yang merisaukan, ada risau yang tiada tandas cangkung. Okey, sebenarnya tandas cangkung ni ada. Okey, tandas cangkung ni ada. Tandas cangkung ni ada, tapi dia tak banyak lah. Tapi bukan semua. Jadi mana-mana jemaah yang tidak boleh berlipatkan kaki, sebenarnya cangkungnya ada. Cangkung dia pun dia tak macam rumah kita tengok sini. Cangkung dia pun macam design pun cantik supaya tak ada kotoran-kotoran di bawah ni. Dan sebenarnya material dia plastik. Bukannya material macam kita yang gunakan marmar tu. Untuk maintenance senang kot. Kita tak tahulah. Dan dekat sini adalah tempat wuduk. Okey, sebelum Bancik meneruskan melawat kawasan tapak Muzdalifah ni, Bancik nak ceritakan apakah aktiviti jemaah di sini. Okey, apakah aktiviti jemaah di sini? Okay. Sambil-sambil tu juga Bancik akan terangkan kembalilah bilakah hari kita duduk di Muzdalifah ni. Ni juga adalah pernah dengar tak cerita kalau jemaah-jemaah haji duduk seperti di dalam kandang-kandang di Muzdalifah? Inilah
yang contoh contoh satu kandang dekat sini. Dia memisahkan kiranya boleh menempatkan ramai orang masa ni, dan aktiviti jemaah hanyalah berehat di sini. Okey, pada waktu bila ini banci nak ceritakan kepada sesiapa yang tidak pernah ada mengalami peristiwa haji ataupun nak mengulang kaji, nak jemaah Malaysia kita ataupun jemaah daripada Brunei, jemaah daripada Singapura, jemaah daripada yang faham berbahasa Melayu lah. Sebab banci tak buat translator. Kiranya selepas hari wukuf, iaitu 9 Zulhijjah, waktu maghrib kita beramai-ramai akan bertolak. Okey, bukan kita saja, seluruh jemaah haji akan bertolak, akan berada di Muzdalifah. Dan Muzdalifah ni adalah antara salah satu wajib haji. Okey, sampai bila kita nak lepak kat Muzdalifah ni? Okey, sampai bila kebanyakannya jemaah-jemaah haji seluruh dunia sekarang ni dah menggunakan kemudahan haji tu sendiri. Setelah jam pukul 12 atau pukul 1 pagi sudah ada pergerakan ke Mina ataupun ada pergerakan terus melontar pada hari pertama. Tetapi untuk waktu afdalnya, sebenarnya waktu afdal kalau kita ikut sunnah ataupun kita ikut turutan Nabi Muhammad SAW lakukan semasa haji adalah berada di Muzdalifah, tapi bukan berada di kawasan sini. Nabi berada di kawasan masjid. Okey, biasanya kalau rombongan jemaah umrah akan biasa dengan nama Masjid Masyaril Haram tu, dekat sebelah Muzdalifah sebelah sana. Kita sekarang ni berada di kawasan Asia Tenggara ataupun kawasan sebelah kanan, sebelah bukit-bukit ni. Kalau di sebelah masjid sana memang tidak ada bukit-bukit ni, kita tak duduk di hujung-hujung bukit ni. Kalau banci boleh zoom antara jarak sini ke Masjid Masyaril Haram tu kira-kira dalam 2 kilometer. Ni dia. Kejap lagi banci akan pergi ke sana. Banci akan tunjukkan Masjid Masyaril Haram ni, tapi banci nak tunjuk lebih dekat dengan jemaah-jemaah yang terutama daripada Asia Tenggara. Inilah kandang-kandang dia. Okey, Nabi melakukan lontaran pertama di Mina adalah di selepas waktu duha. Okey, Nabi bergerak beramai-ramai selepas waktu duha dan baru pergi melontar pada 10 Zulhijjah. Okey, mesti ada katakan ada satu sunnah yang ditinggalkan kat sini. Sebenarnya jangan tinggalkan. Okey, kita tahu muassasah dah bagi batu Muassasah dah bagi batu dekat setiap jemaah sekarang. Okey, kalau boleh kita campak balik batu tu, kita kutip balik. Okey, ni lebih kurang dia. Ni cahaya matahari. Okey, inilah batu yang sekecil ni dia sebenarnya. Jangan pakai batu-batu yang besar. Batu-batu yang besar ni ni 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. Dah dapat dah 7 batu. Dan jangan tanya banci lah kalau tiba-tiba ada yang bertanya juga, banci batu-batu ni mana dapat daripada banyak-banyak ni? Sebenarnya kita tak tahu. Itulah kelebihan kot, tak tahu kerajaan Arab Saudi akan ataupun pembesar-pembesar kat sini akan melempar batu-batu balik kat sini. Okey, dan jangan tinggalkan. Kalau dah dapat daripada muassasah pun, ada yang ustaz-ustaz ajar lempar balik kutip. Tapi dia orang cakap sama je, sebab kita batu tu pun diberi ketika berada di Muzdalifah. Banci tak pernah ikut trip muassasah, jadi banci tak tahu step dia. Nanti kita tengoklah, kalau dia bagi awal-awal batu tu dekat Arafah, kita lempar balik, kita kutip balik. Itu je lah saranan banci. Mana tahu benda ni bermanfaat, dapatlah banci sedikit pahala mengajar sahabat-sahabat kita semua. Okay, dekat sini tak sama macam dekat Mina. Dia tak banyak sangat proses renovation, sebab dekat sini kita tahu akan beratapkan langit. Bila beratapkan langit, jadi kemah-kemah tidak dipasang. Tetapi jangan risau, makan apa minum apa semua akan diberikan. Okay, selain daripada toilet-toilet yang banyak ni, sebenarnya ada toilet yang cukup besar juga telah dibina oleh kerajaan Arab Saudi untuk memberi kemudahan kepada semua
jemaah-jemaah haji, insya-Allah. Sebenarnya toilet-toilet ni digunakan setahun sekali. Jadi sekarang ni selepas diorang membersihkan kota Arafah, barulah diorang masuk ke sini, iaitu kota Mina. Kota Muzdalifah. Ni dia. Banci pun takut nak masuk. Tapi kita nampaklah besar. Sebelah lelaki. Ini sebelah dia, sebelah lelaki. Dan sebelah lagi adalah perempuan. Kita tengok sebelah sini pula. Kita tengok pada signboard lah. Kita tengok pada signboard. Senang. Okey. Ni pun ada pekerja-pekerja sedang membetulkan balik kemah-kemah ataupun nak betulkan balik toilet-toilet ni. Kita tengok pekerja-pekerja ni. Assalamualaikum. Pekerja-pekerja ni dah masuk ke kawasan Muzdalifah untuk menyelesaikan kerja-kerja ataupun membaik pulih di tempat sini. Kalau kita tengok kemah-kemah yang disediakan ni cukup panjang sepanjang perjalanan. Ini signboard beginning of Muzdalifah. Lepas tu tengoklah. Lepas tu terus sepanjang kaki bukit ni. Kemah-kemah ni luas. Sebesar keluasan Muzdalifah ni banci tak pasti. Tapi cukup luas untuk menampung jemaah-jemaah haji seluruh dunia. InsyaAllah. Ni batu-batu pun dah ni batu-batu balon tahun lepas kot. Okey, batu-batu balon tahun lepas. Kita tengok kat sini tak ada batu. Kat sini ada batu. Jadi batu-batu ni lah yang kita akan kutip nanti. Okay, sebenarnya Banci tak bersorangan hari ni. Banci ada cameraman. Okay, Banci ucapkan tahniah juga kepada Zurin Zuriana, iaitu YouTubers terbaru Kota Mekah, yang Banci dapat apa? Racun. Banci dapat racun untuk tu. Dan sekarang ni Banci akan tunjukkan jalan lah. Jalan yang akan digunakan, tapi menjadi cameraman dia adalah Zuriana. Jangan lupa sokong-sokong support Zuriana, sebab insya-Allah dari kita akan buat nampak lebih kurang sama, tapi dari sudut yang berbeza. InsyaAllah. InsyaAllah. Okey. Jom. Inilah jalan yang jemaah-jemaah akan lalui. Akan lalui ikut pagar ni. Bas akan parking tepi, kena masuk ikut turutan. Ataupun ini tempat kita akan beratur untuk pergi ke Mina nanti. Okey. Pergerakan yang makcik tahu, muasasah punya, daripada jam 3 pagi macam itulah sampai ke habis. Dia tak akan tinggalkan jemaah. Dan bas akan berulang seperti juga dekat masa kita mula-mula nak pergi ke Arafah. Bukan satu matap tu semua jalan serentak, tak. Dia ada ikut giliran. Sebab tu dibagikan bilik. Sebabkan bas tu akan pusing kembali. Macam satu matap tu lebih kurang, contoh Banci tak tahu sangat, tapi contoh dia dalam 10 bas akan cover satu matap. Lebih kurang macam itulah. Ini beratur untuk kita pergi ke Mina. Sebab tu ramai jemaah haji cakap seperti kandang-kandang, berada di dalam kandang-kandang. Dekat Mina ni kita akan berasa macam kandang, tapi dekat Arafah ataupun dekat Mina, tadi silap, dekat Muzdalifah je kita akan terasa seperti berada di kandang-kandang. Tetapi untuk di Mina ataupun di Arafah kita akan berada di dalam kemah. Tengok dia akan supaya jemaah haji tertib, dia buatlah macam ni. Sebab pergerakan dia harus laju. Tapi siapa yang naik bas pertama tu bertuah lah. Siapa yang naik bas kedua, yang grup yang kedua, yang ketiga tu harus bersabar. Sebab dengar cerita, kalau jemaah yang cukup lengkap, iaitu sampai Malaysia saja 31,000 ke 32,000 ataupun 43,000, kita tak tahu ada tambahan ataupun tidak. Sampai tengah hari pergerakan tu masih berjalan. Bayangkan berapa ramainya jemaah diorang nak cover sampai ke tengah hari. Ada yang sampai Zuhur baru sampai ke kemah Mina. Okey, Banci akan pergi ke Masjidil Haram, iaitu masjid yang terletaknya ataupun tempat Nabi bermabit di Muzdalifah. Okey, Zas. Okey, ni sajalah Banci nak tengok ni gambaran Mina yang Banci akan bawa next vlog. Cuma Banci nak beritahu kenapa geng-geng Asia Tenggara sebenarnya tak dapat cross pergi Masjidil Haram ni.
ataupun masjid yang tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermabit di Muzdalifah. Bancik tengoklah kalau dengan kereta pun kita harus ikut jalan lebuh raya besar. Sebab dekat sini nanti ada pagar-pagar yang akan memisahkan di antara kawasan-kawasan maktab supaya lebih memudahkan pergerakan jemaah haji supaya tidak sesat ataupun tidak lost lah. Kalau dia buka semua, kita takut nanti akan berlaku jemaah pergi mana-mana terus tak tahu ke mana. Macam itulah lebih kurang. Tetapi kalau nak pergi Masyarul Haram ni, sebenarnya hanyalah jemaah yang berjalan kaki dan juga yang menaiki train ni, train station train station yang akan berfungsi di semasa hari Arafah hingga hari haji lah, kita cerita dia hari haji. Okey, Zas. Okey, cuma saya nak beritahulah sebenarnya kita harus berbangga kerana yang bawa train ni ataupun yang mengendalikan train-train untuk hari haji ni salah satu negara yang terlibat adalah Malaysia. Sebagai yang biasanya grup-grup pencen-pencen prasarana yang bekerja bawa LRT dulu, yang buat berkaitan dengan kereta api lah, daripada KTM, kalau tahun lepas daripada ERL. Jadi kita harus bangga sebagai rakyat Malaysia. Masih ada lagi rakyat Malaysia yang masih berkhidmat untuk jemaah haji. InsyaAllah Bancik ada bertemu dengan dia orang, cuma Bancik tak sempat lagi buat vlog. Doakan sebab dia orang pun tengah sibuk sekarang Dia orang tengah test run daripada Ramadan lagi. Test run kembali daripada Ramadan hinggalah sampai saat hari haji supaya nak betul-betul lancarnya perjalanan haji tu, insya-Allah. Tadi kita berada di hujung sana, di area-area bukit sana. Seperti Bancik cakapkan, di tempat Masjid Masyarul Haram ni, dekat sini ada tempat Nabi bermabit dikatakan. Okey, dekat sini juga ada banyak pengalaman ataupun saat-saat madis jemaah umrah. Ada juga aktiviti makan nasi unta, makan nasi mandi dekat sini. Kalau biasanya jemaah-jemaah ataupun travel-travel akan buat jamuan dekat sini di hari-hari yang biasa. Okey, ini adalah salah satu dia. Okey, dan yang fokusnya sebenarnya Bancik nak tunjukkan di sinilah tempat Nabi bermabit. Sebab bila Bancik interview jemaah-jemaah haji yang berada di Malaysia, sebenarnya ramai yang tak pernah datang haji dan juga tak pernah datang umrah. Jadi kadang-kadang tempat-tempat macam ni tak dilawati. Kita tak tahu ada rombongan melawat ataupun tidak, ataupun menasik haji dia ada ke tidak. Bancik tak pasti, kadang-kadang ada tapi kadang-kadang kita nak dapatkan slot nama tu susah. Sebab kita perlu faham juga memang ramai limited bus kalau guna ikut muasasah. Kalau ikut travel agency ataupun PJH, insya-Allah boleh ada. Okey. Sajalah Bancik nak tunjuk, lupa tadi nak beritahu. Kalau kita tengok masjid ni akan tertutup. Semua masjid-masjid yang ada di kawasan haji ditutup, hanya digunakan setahun sekali saja. Salah satu sebab dia, kawasan haji ni adalah salah satu tempat penempatan. Jadi tak ada penempatan, jadi dia orang tutup, digunakan setahun sekali saja. Okay, kat sini kita tengok antara view yang cantik dekat Muzdalifah ni. Kita dah boleh, biasanya di Muzdalifah ni kita dah boleh melihat clock tower bersinar-sinar. Sebab kita berada di kawasan-kawasan ini adalah di waktu malam. Jadi kita akan nampak pancaran. Okey, pancaran cahaya daripada menara jam tu sendiri. Okey, alhamdulillah untuk Muzdalifah kita dah selesaikan. InsyaAllah next vlog untuk next vlog kita akan berada di Mina. Okey, Mina pun sekarang ni tengah sibuk dengan persiapan. InsyaAllah kita tengok sekali dengan persiapan sambil-sambil kita mengulang kaji. Okey, mengulang kaji manasik haji. Okey, semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah dan silap, boleh berada buat teguran saja di bawah. Tiada masalah. Komen-komenlah untuk menegur Bancik. Kalau terlampau sensitif, PM Bancik. InsyaAllah kita akan bukan berdebat, tetapi
kita akan berbincang mengenai haji itu sendiri. Kita luaskan ilmu kita, kita jangan kolotkan ilmu kita sebab haji itu adalah salah satu penyatuan kita semua antara seluruh dunia dan terutama orang Malaysia sendiri. Kenal tak kenal, kita akan bersama-sama membuat haji, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. 慢起来。